Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini menyambung pengajian kitab kita Bahrul Mazi. Bahrul Mazi juzuk 17. Kita masih lagi membincangkan pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11, Babu ma jaa fi wasfi ahli syarr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyifatkan orang-orang jahat. Pada siri kuliah yang lalu kita telah pun membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sambung pada muka surat 103, masalah yang ke-54. Muka surat 103, masalah yang ke-54. Baik. Dia kata masalah membesar diri dan melampau had pada maksiat. Dia buat jahat, dia buat maksiat, dia sebangga, dia sebesar diri, melampau di dalam melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka dia sebangga. Dia kata sesungguhnya membesar diri itu satu perangai jahat, sejahat-jahat perangai. Baik, jadi tuan kitab kita nak bagi tahu bahawa sikap ataupun perangai besar diri itu adalah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat perangai ataupun sifat yang ada kepada manusia. Bahkan sifat besar diri ini adalah sifat yang ada kepada iblis. Sifat yang ada kepada iblis. Dan sangat keji pada syarak dan akal dan juga adat. Sifat ini sangat keji di segi syaraknya, pada syaraknya dan juga pada akal. Akal, syarak dan juga adat. Kerana apa? Kerana sifat membesarkan diri itu, dia kata hakikat orang yang membesarkan diri itu iaitu ia nampakkan dirinya dan beriktikad ia akan dirinya lebih daripada orang yang mahu melecehnya dan dihinanya. Apabila nampak dirinya besar dan berlebih daripada yang mahu diperlecehnya dan dihinanya, maka ia pun mahu menzahirkan seperti yang dinampakkannya pada dirinya dan yang diiktikadkannya itu. Contoh, dia kata misalnya, kalau nampak ia akan dirinya lebih mulia dan lebih kaya, tak mahu ia buat seperti kuli kepada yang di bawah dia itu. Baik. Jadi kalau dia ni satu orang yang dia rasa diri dia hebat, diri dia mulia, diri dia kaya, dia tak mau jadi, kalau dia kaya dia tak mau jadi kuli. Jadi dia nak nampak diri dia tadi hebat. Tu makna dia nak membesarkan diri. Dia nak membesarkan diri. Dia tak mau orang pelekehkan dia, dia tak mau orang hina dia. Dia tak mau orang hina dia. Biar nampak hebat di pandangan manusia. Dia nak orang pandang dia
hebat, orang tak nak, dia tak nak orang pandang dia hina, pandang dia rendah, dia nak jadi orang yang hebat. Baik. Dan kalau orang datang kepadanya, maka ianya minta dimuliakan dan ia tak mahu menghormatkan. Minta orang hormat dia, minta orang muliakan dia, tapi dalam masa yang sama, Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak mahu untuk menghormati orang lain. Tuan-tuan, kita kalau nak orang hormat kita, orang mulia kita, kita kena hormat orang lain. Itu yang diajar oleh agama. Kita nak orang mulia kita, orang hormat kita, kita kena muliakan orang, kita kena hormat orang lain. Jadi orang akan hormat kita. Sebab apa? Sebab kita pun ada sifat erti nak menghormati dan memuliakan orang lain. Kerana hormat ini tuan-tuan sekalian, bukan dipaksa orang untuk hormat kita. Tuan-tuan bangun berdiri duduk depan mihrab atau imam depan ni, bangun-bangun pegang mikrofon, Assalamualaikum tuan-tuan, mintalah tuan-tuan hormat saya. Kata gila ke Pak Haji ni? Kerana tak dipaksa. Orang akan hormat bila mana melihat kita itu layak untuk dihormati. Kerana dengan adanya akhlak-akhlak mulia, ciri-ciri, sifat-sifat yang baik yang ada pada kita, kita mampu dan kita tahu untuk menghormati dan memuliakan orang lain. Maka orang akan menghormati kita. Baik. Dan kemudian dia kata, dan kalau orang datang kepadanya, maka ianya minta dimuliakan dan ia tidak mahu menghormatkan dan menanti orang memberi salam kepada dia dulu. Tunggu orang bagi salam dekat dia. Dia jumpa orang, dia bukan nak bagi salam, tunggu orang bagi salam dekat dia. Hang tak kenal ke aku ni bukan jalan-jalan orang, dia kata. Kena bagi salam dulu dekat, bukan dia yang bagi salam. Bukan dia yang bagi salam. Dan mahu ia biar orang angkatkan, duduk di muka orang-orang, angkat dia, nak beritahu kata dia ni hebat. Dia ni hebat, diagungkan, dimuliakan, dan tak mahu ia kata dirinya itu ada taksir pada segala hajatnya. Taksir maknanya ada kekurangan pada diri dia. Dia tak nak. Dan dia kata, dan tak mahu ia kata dirinya ada taksir pada segala hajatnya jikalau tersalah sekalipun. Walaupun tersalah sekalipun, tak mengaku juga. Kata dia ada kelemahan ataupun adanya kekurangan. Baik. Maka dia kata, maka dilindung-lindungkan dan didatangkannya dalih dan cakap dalam cakapnya. Dan jika orang lawan akan dia bertengkar, tidak dibalahnya. Dan jika orang beri nasihat akan dia, tidak mahu ia terima nasihat. Sekiranya ia pula memberi nasihat, maka memberi nasihat ia dengan kerah cakap. Baik. Orang bagi nasihat dekat dia, tak mau dengar. Orang cakap elok-elok, cakap baik-baik, suruh melakukan benda kebaikan. Ajak datang masjid, datang solat sembahyang, duduk dalam majlis ilmu. Orang suruh dia tutup aurat, bagi tahu tentang hukum macam ni, tak mau dengar. Dan bila mana dia diberikan nasihat, dia tak terima nasihat. Dan sekiranya ia pula memberi nasihat, tapi kalau dia pula nak beri nasihat pada orang, tuan-tuan sekalian, maka dia akan memberi nasihat dengan keras sekali. Sebab itu dalam kita nak menyantuni orang lain, kita nak ajak orang untuk melakukan kebaikan, mesti dengan kita menggunakan uslub yang baik, cakap-cakap, perkataan, ayat-ayat yang elok, yang baik-baik. Kadang-kadang ada orang yang baru nak datang ke masjid surau, dia pun baru datang, tengok ada satu orang ustaz berceramah, mai dia pun tengok Pak Haji ni saja. Dia kata itulah tuan-tuan sekalian, dia tahu bangka nak mampu baru nak main masjid. Tu dia kata begitu. Cakap-cakap dia tadi, kawan tadi nak datang masjid, alhamdulillah dah, seronok dah nak boleh datang masjid, nak istiqamah. Tiba-tiba mai satu orang kata macam tu. Tua-tua tak sedap ke diri, tua-tua baru nak datang masjid, tak main terus tuan-tuan. Buat silap kita, merugikan madukmu kita, orang lain kan. Kerana cakap-cakap kita yang tidak elok, tidak baik, kerana nasihat kita yang tidak baik, menyebabkan orang jauh daripada agama, orang jauh daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Mesti cakap nasihat yang baik.
Dan dia kata maka memberi nasihat ia dengan keras cakap, dan jika dilawan atau digalang satu daripada cakapnya maka ia pun lalu marah. Siapa lawan cakap dia, memang dia marah. Dia nak orang ikut cakap dia je. Cakap orang dia tak mau dengar. Dia nak orang dengar cakap dia saja. Dan jika sekiranya ia menjadi guru, kalau dia jadi guru pula, tidak mahu ia bersama-sama dengan orang-orang yang belajar, maka dihinanya mereka itu dan ditingking herdiknya, serta dia kata sahaja serta dibangkitkannya dan diperkulikannya, dan memandang ia kepada orang awam semacam memandang keledai. Tu dia nak cerita teruknya sifat ni. Adalah Allah SWT tak menghormati orang lain, tak pandai nak memuliakan orang lain. Pandang orang lain ni dengan seperti dia memandang kepada seekor keledai, tak ada nilai. Kita hampa semua ni karut semua macam keledai, dia kata. Keledai dia panggil. Dan dikatanya semuanya bodoh. Kita semua bodoh belaka, jahil, dah tak erti macam-macam dia kata. Wah, dia tu pun jahil. Kata dekat orang macam binatang itu ini dan sebagainya. Dan banyak lagi barang yang jadi daripada sifat membesarkan diri itu. Ini semua hak tu kita sebut ini contoh-contoh. Contoh-contoh sifat-sifat kelakuan orang yang membesarkan diri. Maka apabila ada sifat membesar diri itu pada seseorang, nescaya boleh jadi melampau had pada berbuat maksiat. Itu bahayanya. Bila ada sifat membesarkan diri ini, maka dia akan rasa dia akan ada sifat untuk apa? Untuk melampaui had di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalau dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sampai mengaku dirinya Allah dan melawan Allah dan Rasul. Dia mengaku sebagai Tuhan, melawan Allah, melawan Rasulnya, dan enggan mengaku dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan bawa bagi contoh kepada kita. Siapa yang melawan Tuhan, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? Baik, masalah membesar diri atas Allah Ta'ala dan makhluknya. Baik, kemudian kita nak tengok pula masalah. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, sesungguhnya takbur ataupun takabbur itu dengan i'tibar yang ditakburkan atasnya itu 3 bahagi. Baik, takbur makna takabbur, membesarkan diri ni ada 3. Ada 3 keadaan ataupun ada 3 jenis. Takabbur yang pertama, membesar diri atas Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah seburuk-buruk bahagian membesarkan diri. Tuan-tuan, kita tahu bahawa antara sifat ataupun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul al-mutakabbir. Ini Allah Taala sebut di dalam Quran. Dan al-mutakabbir ini makna apa tuan-tuan sekalian? Al-mutakabbir ini maknanya yang membesarkan diri sendiri, daripada perkataan takabbur. Dan kita lihat juga di dalam Asmaul Husna, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, tuan-tuan sekalian, ada perkataan di dalam Asmaul Husna, ada perkataan yang hanya boleh digunakan ataupun perkataan ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Apa dia tuan-tuan? Perkataan Allah. Orang lain boleh ambil tak? Tak boleh. Huwallahu, Allah itu tak ada siapa pun boleh ambil. Jadi perkataan ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala, dia saja Tuhan. Dia saja Tuhan. Orang lain tak ada. Apa lagi perkataan yang lain? Perkataan Malikul Mulk. Apa makna Malikul Mulk? Raja bagi sekalian raja. Tanya nama apa? Malikul Mulk, tak boleh. Raja bagi sekalian raja. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini tidak boleh digunakan melainkan
bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga tuan-tuan sekalian, ada perkataan nama-nama yang boleh digunakan bagi Allah dan boleh digunakan bagi makhluknya. Contoh, perkataan Rahim, perkataan Karim, ini boleh digunakan kepada hamba-Nya. Kita sebut si fulan itu Rahim, si fulan itu Karim, pengasih, penyayang, pemurah. Kita sebut si fulan Karim, Rahim, kita sebut. Boleh digunakan bagi makhluk. Tapi perlu dijelaskan di sana bahawa penyayang Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penyayang makhluk. Perlu dijelaskan juga kepada kita bahawa pemurah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pemurah makhluk. Dan ada di sana tuan-tuan sekalian perkataan yang hanya digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa makna yang baik. Membawa makna yang baik, tapi bila digunakan kepada manusia perkataan itu dia akan bawa makna yang buruk, makna yang jahat. Apa dia tuan-tuan? Ini yang kita sebut tadi, al-mutakabbir. Yang ni hanya layak bagi Allah. Manusia boleh takabur? Tak boleh. Sifat ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala sendiri sebut al-mutakabbir, jabbarul mutakabbir. Perkataan al-mutakabbir ada pada perkataan takabur yang membesarkan diri sendiri. Sifat membesarkan diri sendiri ini adalah sifat kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila diletakkan kepada makhluk perkataan ataupun sifat ini, maka ia akan menjadi makna yang buruk. Perkataan al-jabbar, apa makna al-jabbar? Al-jabbar yang membawa maksud menggunakan kekerasan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan al-jabbar. Jadi ada yang boleh diletakkan pada makhluk makna yang elok, makna yang bagus. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi kita nak tengok contoh yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali pada bahagian Allahumma salli ala sayyidina. Takabbur, membesarkan diri itu, yang pertamanya ialah dia kata membesar diri atas Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah seburuk-buruk membesarkan diri itu. Dan tidak jadi demikian melainkan kerana semata-mata jahil dan sesat, sebagaimana yang berlaku kepada Namrud. Namrud ni hidup pada zaman Nabi apa, tuan-tuan? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Baik, kita tengok dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ati biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawma zalimin. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok apa makna ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memerhatikan orang yang berdebat haja Ibrahim, maknanya orang yang berdebat dengan Ibrahim, orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, yakni kekuasaan. Disebutkan Allahumma salli ala Muhammad dalam kisah ini, kisah Namrud, yang diberikan kekuasaan di sini iaitulah Raja Namrud. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan sekalian, Raja Namrud ni punya lama dia memegang takhta pemerintahan. Lama mana tuan sekalian?
Dia memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun. Lama tak? Lama. Orang dulu ni usia umur panjang. Kita ada orang usia umur 400 tu tak ada tuan. 40 pun duk gagah lah. Kan? 40 tu nak boleh pi 100 lebih tak ada lah. Usia umat akhir zaman ni, umur umat Nabi ni, Nabi kata ma baina sittin wa sab'in, antara 60 70 lebih tu kira Tuhan duk bagi extra lagi lah. Kan? Sebab lebih 70 tu kira Allah Ta'ala bagi peluang ni kita sekali. Jadi lama mana pemerintahan ni? Selama 400 tahun. Jadi bila dia berdebat dengan Nabi Ibrahim AS, dia kata apa? Dia kata Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim kata. Maka orang itu kata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Dan Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ni Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan aku ni Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia pun tak mau mengalah juga. Dia kata sebab Namrud pun mengaku diri dia sebagai Tuhan. Kan setakat Firaun, Namrud pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia kata apa? Qala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian kata orang itu, Allahumma salli ala Muhammad, Ibrahim kata sesungguhnya Allah Ta'ala, fa inna Allah ya'ti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari, terbitkanlah dia daripada arah barat. Maka ketika itu fabuhital ladzi kafar, ketika itulah dia terdiam. Dia terdiam. Kafir itu terdiam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Namrud itu sendiri dia pun mengaku sebagai Tuhan. Ini antara perdebatan yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Allahumma shalli sama macam Fir'aun pun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Qasas, kata ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui adanya Tuhan, mengetahui Tuhan bagi kalian selain daripada aku. Maknanya dia kata aku tak mengetahui ada lagi Tuhan selain daripada aku. Ada Tuhan lagi ke? Dia kata. Sebab dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Baik, dia kata seperti Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Jadi Raja Namrud ni, iaitu dikatakan kepada dirinya mahu berperang dengan Tuhan, nak perang dengan Tuhan. Seperti Fir'aun juga yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan selain daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bahagian yang kedua, membesar diri atas pesuruh-pesuruh Allah, utusan-utusan Allah, para rasul, para nabi. Iaitulah dengan mengangkat diri dan menyatakan dia lebih mulia daripada para nabi, dengan menyatakan bahawa dia lebih mulia daripada para rasul, maka tidak mahu menurut dan menjunjung barang yang disuruh mereka itu, kerana rasul itu manusia seumpama segala manusia juga. Tak nak ikut sebab apa? Maka menyatakan bahawa para nabi, para rasul ni manusia macam kami juga. Tak ada apa-apa keistimewaan, kehebatan pun. Manusia macam kami, makan, minum, tidur, lena, kahwin dan sebagainya. Manusia macam kami. Maka kerana itulah berpaling dia. Sebab itu maka berpaling daripada para rasul, para nabi. Tuan-tuan, baik itu para nabi, para rasul ni, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka mukjizat. Ini mukjizat ini yang membezakan di antara mereka dengan insan-insan yang lain. Kerana para nabi, para rasul ni adalah utusan Allah. Jadi untuk membenarkan kenabian, kerasulan ini, Allah Ta'ala berikan kepada para nabi ini mukjizat yang tidak ada pada orang lain, tapi ada kepada
para nabi, para rasul. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Dan ada kalanya berpaling daripada memikirkan dan menilikkannya, maka jadilah kekal di dalam kalam jahil dengan sebab membesarkan diri itu. Jadi sifat membesarkan diri itu akan menyebabkan Allah SWT membawa kepada kerugian dan juga kerugian dan penyesalan kepada dirinya sendiri, dan tidak mahu ia menurut dengan sebab sangkanya ianya yang benar daripadanya. Dia rasa diri dia lebih betul, lebih benar daripada orang lain, dan terkadang dengan sebab membesar diri tidak mahu menurut semata-mata jikalau diketahui betul orang yang dibesarkan diri ke atasnya sekalipun. Baik, itu yang kedua. Bahagian yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, membesar diri atas hamba-hamba Allah, iaitu dikatakannya dirinya lebih baik atau lebih darjat dan orang lain itu kurang daripadanya. Ini jenis yang ketiga. Jenis besar diri yang ketiga ni, kata Imam Ghazali, dia besar diri ni, dia besar diri atas hamba-hamba Allah, iaitulah dia kata diri dia itu lebih baik, lebih darjat, lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain. Maka jadilah tak mahu ia menurut mereka itu, dan mengangkat ia akan dirinya, dan merendahkan orang lain, dan benci ia menyamai mereka itu. Maka semua perkara membesar diri salah belaka dan berdosa besar orang yang demikian itu. Baik, semua ni dosa. Kita sebut sifat-sifat tadi kerana tajuk yang kita bicarakan masih lagi dalam tajuk apa? Hadis yang menyifatkan tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang-orang yang jahat. Antara ciri-ciri sifat yang ada kepada orang jahat itu ialah sifat takabur, sifat membesarkan diri sendiri. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sal 'abdu 'abdun saha walaha wa nasyal maqabir wal bila. Sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang lupa dan lalai. Ini sejahat-jahat hamba, Nabi kata. Sejahat-jahat hamba, yakni manusia itu ialah hamba yang lupa dan juga lalai. Wa nasyal maqabir wal bila, dan juga dia tidak ingat akan kubur dan hancur badannya nanti akan menjadi tanah. Dia lupa bahawa kalau dia besar diri pun esok dia akan mati juga. Besar diri macam mana pun, hebat di atas dunia, ada mahligai, ada istana, ada banglo yang besar, waktu mati nanti duduk dalam tanah, duduk dalam lubang kubur. Dia tidak akan bawa segala kemewahan mahligai istana dia. Jadi kalau waktu besar diri pun, bila dia meninggal, habis segala-galanya. Kemewahan dia, kemegahan dia, kedudukan, semua dia akan tinggal. Bahkan dia lupa, Nabi kata, bahawa dia esok nanti akan mati, dia akan dikuburkan, dia akan masuk ke dalam tanah, dan dia akan menjadi, badan dia akan menjadi tanah. Baik, masalah lalai dengan menurut hawa nafsu itu satu perangai yang dikeji amat oleh syarak. Baik, perangai ataupun sifat yang disebut sebagai Allahumma shalli alaihi wasallam, lalai tadi, laha maknanya lalai dengan sifat, dengan mengikut hawa nafsu itu, dia kata adalah satu perangai yang dikeji oleh syarak. Kenapa? Kerana orang yang menurut hawa nafsunya itu melupakan dirinya daripada akhirat. Orang yang mengikut hawa nafsu itu yang menyebabkan dia lupa pada akhirat. Kalau dia ingat pada akhirat, dia tahu diri dia siapa, maka dia tidak akan lupa ke akhirat. Kerana sifat lalai tadi akan menyebabkan lalai, bahkan menurut hawa nafsu itu akan menyebabkan dia lupa daripada akhirat. Kerana hawa nafsu itu ada kemahuannya yang amat keji, iaitulah suka senang lenang dan suka sedap-sedap. Ini yang Nabi sebut. Hadis yang kita bacakan dulu, tuan-tuan sekalian. Syurga ni dihiasi dengan benda-benda perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Neraka ni dikelilingi oleh benda-benda perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Kita mai sembahyang kadang rasa berat,
Duduk dalam majlis ilmu, kalau lama sikit pun duduk dah tak senang dah. Duduk tengok muka ustaz, tengok jam banyak kali, bila ustaz nak berhenti ni. Contoh. Sebab apa duduk tak senang, dia rasa lama. Lemah. Duduk lama saya dia perbetul kaki, ada pusing badan kiri kanan, tu semua tu lengah tu, tuan-tuan sekalian. Lengah. Baik. Jadi kita mujahadah. Maka senang lina itu satu perkara yang payah menurutnya dan mencarinya. Begitu juga sedap itu payah untuk mendapatkannya. Maka apabila diturut hawa nafsu kepada yang disukainya itu, nescaya lupa dan lalai pada pihak bahaya akhirat. Misalnya, contohnya apa? Satu orang yang mana dia mahu untuk mendapatkan kesenangan. Dia nak dapat kesenangan dan kesedapan dengan jalan harta, dia kata, maka dicarilah harta itu tungkus lumus siang dan malamnya dengan tiada memandang apa-apa lain. Tidakkah jadi lupa dan lalai daripada apa-apa perkara lain daripada harta hingga lupa akan mati dan masuk kubur, dan lupa diri itu meninggalkan yang dicari itu. Nak cari harta, nak kaya, cari, himpun harta benda ni, Allahumma shalli ala Muhammad, sehingga dilalaikan dengan keduniaan tadi, dilupa akhirat. Dia lupakan akhirat, lupa diri sendiri, bahawa esok satu hari nanti dia akan meninggalkan apa yang dia cari, apa yang dia himpun, apa yang dia miliki berpuluh-puluh tahun, semuanya dia akan tinggal. Tidak mahu ingat akan jadi hancur luluh, tubuh badannya jadi tanah kemudian daripada mati. Kita ni diciptakan daripada tanah. Kita diciptakan daripada tanah dan kita akan dikembalikan kepada tanah. Diciptakan kita daripada tanah dan dikembalikan kita esok nanti ke dalam tanah. Baik. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dia kata, dan apabila sampai masa dibangkitkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan semula, apa amal baik dan jahat dalam dunia semua akan dibalas. Akhirat nanti di sana ada disebut sebagai yaumul jazaa. Yaumul jazaa apa tuan? Yaumul jazaa adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Apa sahaja yang kita buat atas dunia, sama ada baik dan buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat baik dapat pahala, balasannya syurga. Buat jahat, dosa, balasannya adalah neraka. Sebab itu ada orang Islam sendiri, Muslim, tapi dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir-kafir itu confirm dah. Ni orang Islam sendiri masuk dalam api neraka. Kenapa ustaz orang Islam pun masuk api neraka? Masuk api neraka kerana ada dosa-dosa yang dia buat atas dunia. Lepas tu bila ada dosa, cepat-cepat istighfar. Jangan bawa balik esok sampai ke akhirat tak sempat nak istighfar, esok dia akan jadi berat pada kita. Jadi susah. Tentu sebelum tidur istighfar, bacalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Baca setiap malam sebelum kita tidur, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun lupa dosa kita buat sebulan lepas, seminggu lepas, 2 hari lepas, ada dosa yang kita buat dengan cara kita sengaja, dan di sana ada dosa yang kita buat kerana kita pun tak sedar, kita terlupa, kita tak sengaja dan kita tak ingat. Ini lagi bahaya. Jadi perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi akhirat nanti adanya yaumul jazaa, hari pembalasan. Baik buruk, jahat dibuat atas dunia ni semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sal 'abdu 'abdun 'ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha. Nabi kata, sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang meninggikan diri dan sesat ia dan lupa ia akan permulaannya dan kesudahannya. Nak cerita orang besar diri ni, Allahumma shalli ala Muhammad, dahlah dilupa akan asal usul kejadian daripada tiada kemudian ada, kemudian dia akan dimatikan.
Nak megah apa kita tu sekalian? Kita diciptakan daripada tanah, diciptakan daripada air mani yang hina, mimma immahin. Quran sebut hebat apanya kita waktu semayang, sujud kita tuan-tuan sekalian, kepala kita di lantai sama dengan kaki lutut, buntut kita di atas. Hinanya kita bukan ada apa pun. Tu pun nak besar diri. Bila orang sembahyang nak cerita kita ni, hinanya kita depan Tuhan. Allahu Akbar. Bila dalam doa iftitah, bila kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita sebut sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah. Lillahi ta'ala. Itu sembahyang kita, amalan semua kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat sembahyang tadi maghrib, nak solat isyak, kita niat kerana lillahi ta'ala. Tak ada satu orang niat kerana makhluk. Bila niat kerana makhluk, tidak dapat pahala. Kerana amalan ini mesti dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebut lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari kerana Allah. Sahaja aku bayar zakat fitrah kerana Allah. Sahaja aku melaksanakan ibadah haji umrah lillahi ta'ala. Tak ada satu orang dia niat sembahyang sahaja aku sembahyang kerana mak ayah aku suruh, kalau tak sembahyang kena rotan sakit. Allahu Akbar. Tak ada orang niat macam tu tuan-tuan. Dia niat apa? Dia niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disertakan dengan ikhlasan ini, barulah ibadat yang kita lakukan, kita akan merasai kemanisan ibadat tersebut di dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Kemudian masalah meninggikan diri. Masalah meninggikan diri. Sesungguhnya meninggikan diri itu adalah satu sifat yang amat dikeji oleh syarak. Kerana apa? Kerana menyebabkan dia boleh melupakan diri daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dia bawa main contoh nak bagi mudah kita faham. Apa contoh dia? Misalnya seorang yang ada berkuasa di dalam memerintah, dia ada kuasa dalam pemerintahan, maka dipandangnya dirinya berkuasa lalu berbuat perintah apa yang disukai oleh hawa nafsunya, maka siapa tiada merendah diri kepadanya nescaya dizalim. Jadi siapa tak ikut perintah arahan dia tadi kena, dan siapa buat salah kepadanya nescaya dibela dan dibalasnya sebagaimana puas hatinya. Tidaklah ia ingat akan dirinya itu manusia sepertinya, maka berurus-urusan secara kemanusiaan, dan tidaklah ia ingat akan mulanya sama-sama datang daripada tanah dan kesudahannya kembali jadi tanah. Kita nak piada sifat sombong, sifat takabur, besar diri ni. Sebab itu bila kita baca hadis Nabi SAW, agama suruh kita ingat balik asal-usul kita ni daripada mana. Kita ni diciptakan daripada apa? Nak suruh apa? Supaya jangan ada sifat besar diri itu. Nak hebat apa? Kita ni diciptakan daripada tanah, diciptakan daripada air mani yang mimma immahin. Tu pun nak sombong lagi, nak rasa diri kita hebat. Kemudian kita ini dihidupkan Tuhan semula bangkit menerima balasan baik ataupun jahat. Bila dah selesai hidup kita atas dunia, kita akan dimatikan. Lepas mati dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau ingat dan mengambil iktibar yang demikian itu, maka apakah yang ditunjukkan diri tinggi darjah dan berkuasa akan sebagai kuasa yang tiada berbekalan, bahkan kuasa yang berkaifiat dengan dhaif, yakni lemah, tidak mampu untuk menolongnya. Karena tiap-tiap hamba Allah itu berubah-ubah. Ia boleh jadi yang berkuasa itu pada satu hari turun daripadanya kepada lemah. Hari ini mungkin dia ada kuasa, dia ada pemerintahan, dia ada segala-galanya. Esok mungkin dia akan turun di bawah, boleh berubah.
daripada dia orang yang hebat, ada kuasa tiba-tiba turun jatuh jadi orang yang lemah, maka balas Tuhan pun turun ke atas, yang dibalasan Tuhan pun turun ke atasnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, bi'sal abdu abdun yakhtillu dunya biddin. Sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang menipu daya dunia dengan agama. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, jenis-jenis ataupun sifat-sifat manusia ataupun hamba-hamba orang yang paling jahat. Baik tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu saja, insya-Allah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang. Kita akan sambung pada masalah yang berikutnya, masalah yang ke-50, masalah yang ke-58, berkaitan dengan menipu daya dunia dengan agama. Apa yang dimaksudkan dengan menipu daya dunia dengan agama itu, insya-Allah kita akan sambung. Kita akan bicarakan pada siri kuliah bulan hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.